رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hari ini kita sambung pelajaran kita pada tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk yang ke-145. Masih lagi kita di dalam surah Ali Imran. Tajuk yang ke-145 berkaitan dengan bersegera mendapatkan keampunan. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kamu ila maghfiratin min rabbikum, mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu, wa jannah, dan juga syurga. Bersegera mendapatkan syurga. Kepada lagi, berhati-hati. Ini daripada Ar-Rahman, daripada Tuhan. Macam mana sini suruh gaduh ni? Gaduh nak dapat keampunan ni, gaduh ni hok setan ni, gaduh ni. Tenang-tenang tu, tenang-tenang sudahlah. Relax hati kita. Kita ampun hati tu. Tenang-tenang. Nak dapat syurga pun tenang-tenang sudah. Jangan duk gaduh, jangan duk berambak dengan orang tu. Orang tak boleh kita nak sah pertama, tak boleh. Gaduh tu nak pergi sah pertama. Biarlah kau orang dah. Sah pertama tu. Kita jujur tak apa. Tu tak ni. Gitu kok. Maksud dianya, okey, jawapan dia, bersegera dan cepat itu dikecualikan pada beberapa perkara. Boleh gaduh, berambak, kecuali, ada kecuali. Kecuali pada beberapa perkara. Antaranya, ni ada sebut dalam hadis-hadis, banyak lagi lah, cuma antaranya ialah nak kena cepat gapo ni kalau berkait dengan nak taubat. Nak minta ampun. Ni kena cepat. Tak boleh tangguh-tangguh. Sebab kita tak tahu kita bila nak mati. Tak tahu. Tu antara dia dah. Lagi kena gaduh juga bayar hutang. Membayar hutang, sebab hutang ni bagi dia, kalau di akhirat agak dia sakak. Dia sekak. Boleh jadi penghalang kita daripada nak masuk syurga. Bayar hutang. Jadi kena gaduh-gaduh. Ni. Kecuali. Ada kecuali kok ni. Lagi berkahwin kan, jodoh juga. Kena gaduh. Tak boleh tunggu. Ada. Kita stabil dulu, tunggu dulu dah. Tak apa lah ni tu. Umur 50 nanti. Padahal boleh tu. Nikah tu. Ada kemampuan tu. Ada peluang tu. Tapi tak si lagi. Tak boleh kena gaduh. Lepas tu lagi mengebumi ke orang mati. Mengebumi ke mayit. Ni juga kena gaduh. Apa tak? Selagi boleh gaduh, kena gaduh lah. Kena cepat-cepat. Kalau gitu. Ni antara benda yang dikecualikan. Bukan kata tak boleh semua. Semua benda tak boleh. Sebab gaduh ni daripada syaitan. Ada kecuali. Hak ni tidak daripada syaitan. Hak ni. Bahkan hak relax-relax. Biarlah tak apalah bayar hutang. Hak tu sebenarnya daripada syaitan. Dia balik pun dah. Okey. Mula nantilah kita taubat. Ada hak tu. Hak slow-slow nak taubat. Hak tu sebenarnya daripada syaitan. Okey. Habis itu.
Seterusnya kita pergi pula kepada tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk yang ke-146. Dosa ataupun zalim kepada diri sendiri. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Ni ciri-ciri orang yang bertakwa ni. Sebelum daripada tu dia duk cerita berkenaan dengan orang yang bertakwa. Orang yang mukmin, yang bagus. Antara sifat orang mukmin yang bagusnya ialah walladzina idza fa'alu fahishah, iaitu dia ni kalau dia buat fahishah, kalau dia buat dosa lah. Kalau dia buat maksiat ke, au zalamu anfusahum, ataupun dia ni menzalimi diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri. Zakarullah, dia akan terus ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu dia minta ampun terhadap dosa-dosa dia. Ni ciri-ciri orang bertakwa. Bukan kata orang bertakwa ni ciri-ciri dia tidak melakukan dosa, tidak. Okay. Kalau tidak melakukan dosa tu Nabi. Okey. Orang bertakwa ni dia buat dosa tapi dia cepat-cepat taubat. Itu ciri orang bertakwa. Jadi hak ni Tuhan pujilah hak lagu ni. Tuhan puji walaupun dia dosa tapi Tuhan tetap puji. Okey. Iaitu orang berdosa lagu mana? Ni. Cepat-cepat dia bertaubat. Soalan dia, bukankah melakukan dosa tu sebenarnya sudah termasuk dalam menzalimi diri sendiri? Kalau nak kira, fa'alu fahishah au zalamu anfusahum, dua benda situ tu. Orang yang melakukan dosa itu fa'alu fahishah, zalamu anfusahum, zalim kepada diri sendiri tu apa? Buat dosa juga. Tu. Dua benda yang sama perlu ke kita ulang di dalam satu ayat. Patutnya pada ayat walladzina idza fa'alu fahishatan zakarullah, gitu ialah. Walladzina idza zalamu anfusahum zakarullah. Tu sudahlah. Sebab dua-dua ni merujuk kepada orang yang buat dosa belaka ni. Fa'alu fahishah, orang yang buat dosa. Zalamu anfusahum ni pun orang yang buat dosa juga. Zalim kepada diri sendiri. Macam mana kita kata orang buat dosa tu zalim kepada diri sendiri? Sebab dia ni membiarkan diri dia kena azab. Dengan sebab dia buat dosa. Lalu dia pun kena azab kepada Allah itu. Buat nyaya ke diri sendiri lah kita panggil. Jadi di sini dua benda tu dia sebut di dalam satu ayat. Perlu ke lagu tu? Jawapan dia. Fa'alu fahishah ini maksud dianya ialah melakukan dosa yang serius ataupun dia berkait dengan dosa besar. Itu maksud walladzina idza fa'alu fahishah. Dosa besar ni hak mana? Dosa besar ni iaitu kalau dalam Quran hak Tuhan sebut Tuhan laknat, Tuhan murka. Itu dosa-dosa besar. Antara ciri-ciri dosa besar lagi ialah hak ada Tuhan sudah tentukan balasan dia. Had, ada hukum had. Ini jelah tu dia dosa besar lah tu. Contohnya kita kata curi. Curi ni kena kerak tangan. Tu tak. Bermakna curi tu dosa besar lah. Ngeropok tak ada sebut pun tak. Bagaimana? Dosa besar ke kecil tak nak kira lah tak. Curi ada sebut. Balasan dia tak. Tapi merokok tak ada sebut. Cuba juga. Sebab dia lebih teruk lagi. Kira-kiranya orang besar lagi dosa. Gitu. Dosa kecil ni tak ada sebut. Contohnya kita kata ke dia tak ada sebut balasan dia atas dunia ni kira. Contohnya kita kata ngita okay. Itu dosa besar ke dosa kecil? Dosa kecil sebab apa? Sebab
Tak tahu. Oh, hangpa ni nak kena balas lang mana. Kena cocoh mata kau. Tak tahu. Balasai dia. Dosa kecil lah tu. Zalamu anfusahum. Ini zalim kepada diri sendiri pula. Ini merujuk kepada dosa secara umum. Zalamu anfusahum. Tak kira dosa besar atau dosa kecil, itu sebenarnya zalim kepada diri sendiri belakang. Zalamu anfusahum. Jadi fa'alu fahisyah ni merujuk kepada dosa besar. Zalamu anfusahum buat dosa secara umum. Dia terus bertaubat. Dalam erti kata lain, orang yang bertakwa ni walaupun dia buat dosa besar, dia tetap orang yang bertakwa. Kalau dia bertaubat selalu. Lepas tu dia buat zalamu anfusahum, buat dosa-dosa lain lah. Selain daripada dosa besar tu dok, dia masih lagi dikira orang yang bertakwa. Kalau dia zakarullah fastaghfaru lidhunubihim, itu syarat dia. Jadi melakukan dosa besar itu sebenarnya adalah salah satu jenis zalim kepada diri sendiri. Okey. Salah satu jenis. Zalim kepada diri sendiri ni banyak. Ada dengan membuat dosa besar, ada dengan membuat dosa kecil, ada dengan apa dia lagi kita kata, macam-macam lagi lah. Kita mencampakkan diri kita dalam kebinasaan pun ialah juga zalim pada diri sendiri dah tu. Tak bagi hak kepada diri sendiri, zalim kepada diri sendiri juga. Kalau nak kira. Okey, seterusnya tajuk yang seterusnya. Tajuk yang ke-147 berkaitan dengan pengampunan dosa. Firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Tak ada siapa pun yang boleh mengampunkan dosa selain daripada Allah. Itu maksud dia, مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ لَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Mereka tidak terus apa dia ni makna dia ni dok. Lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tak apalah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Tiada siapa yang boleh mengampunkan dosa selain daripada Allah. Jadi ayat ni juga bermaksud makhluk itu tidak boleh mengampunkan dosa makhluk yang lain. Satu-satu makhluk tak boleh mengampunkan dosa orang lain. Sebab apa? Sebab Tuhan je boleh mengampunkan dosa orang lain. Tidak kata boleh pergi. Kalau supaya kita kalau atas dunia ni kat pergi dekat padri tu, suruh dia tolong ampun lah dosa kita. Tak boleh. Sebab dia tu makhluk. Cuba dengan kita je. Dia tidak boleh ampunkan dosa kita. Apatah lagi hok kurang lagi daripada kita. Batu tu duk. Tokong. Berhala. Hak tu lagi kurang lagi daripada kita. Nak suruh dia ampunkan dosa kita. Kau tak boleh. Sama-sama makhluk pun tak boleh. Okey. Soalan dia. Bagaimana ayat ini mengatakan Allah sahaja yang mengampunkan dosa, sedangkan di tempat lain disebut walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Di tempat lain ada sebut orang yang menjauhkan diri daripada dosa dan juga wal fawahish, maksiat. Ni ciri-ciri orang yang baik juga. Ciri-ciri orang yang soleh, iaitu akhir sekali dia sebut wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Bila mereka tu marah, dia ampunkan. Bila marah dia maaf. Orang buat dia marah, dia maaf. Ma ghadibu hum yaghfirun. Orang buat benda-benda yang menyakitkan dia, dia maaf.
Begitu juga di dalam ayat satu lagi, qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, mereka ni kena maafkan orang yang la yarjuna ayyamallah, yang tidak mengharapkan hari akhirat lah. Orang mana tidak mengharapkan hari akhirat? Orang kafir lah. Orang kita kena maaf. Orang mukmin ni boleh tak memaafkan orang kafir kalau dia buat salah kepada kita. Boleh maaf. Maknanya kalau dia ni buat salah, kita maaf. Tu orang tu dah. Dua ayat ni gitu. Kalau mereka buat kita marah, kita maaf. Ghadibuhum yaghfirun. Bermakna orang pun boleh maaf juga. Kan? Dosa. Orang pun boleh memaafkan orang lain. Makhluk boleh memaafkan makhluk lah. Sebelum ni kata mayaghfiru dzunuba illallah. Tak ada yang boleh mengampunkan dosa selain daripada Allah. Tu gana tu. Kalau kita tak boleh minta maaf, gaya tu. Siapa dia maaf? Tidak kita kan yang maaf. Kosong-kosong belakang. Ada. Kayak maaf tu. Bermakna kita yang memaafkan tak kalau kita tak maaf. Kira-kira cerdas dah. Tak boleh nak minta maaf. Jangan minta maaf dengan kita. Minta maaf dengan Tuhan. Hari raya tu. Oh, install kita je. Oh, okay, masuk dalam bilik kita taubat. May yaghfiru dzunuba illallah. Oh, baca ayat tu dah. Bukan kita. Apa ni? Memaafkan Tuhan. Sekali lah. Oh, yo juga ni. Apa orang minta maaf gitu. Jawapan dia yang disebutkan di dalam dua ayat, iaitu surah Asy-Syura dan juga Al-Jathiyah tadi itu ialah kesalahan sesama manusia. Tu. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan juga yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah. Ni kesalahan sesama manusia. Dia buat salah dengan kita. Jadi kesalahan sesama manusia ni tak ada pihak yang tidak berkaitan boleh memaafkan. Kesalahan sesama kita ni sebab Tuhan royak. Tuhan kecualikan. Dosa-dosa lain Tuhan apa berlaku ada kecuali gapo. Kira-kiranya Tuhan boleh maaf kecuali kalau hak kait dengan makhluk tu. Hak kait dengan orang, hak tu Tuhan sendiri, sebab Tuhan sendiri royak gitu. Sebab tu kita boleh minta maaf dengan manusia. Dan manusia pun boleh memaafkan sebab Tuhan royak gitu. Dikecualikan. Okey. Jadi kesalahan sesama manusia ni tak ada pihak yang tidak berkaitan boleh memaafkan. Pihak yang tidak berkaitan ni siapa? Kita kata orang lain nak maaf. Kita buat salah dengan dia, kita pergi jumpa padri tu maaflah dosa saya ni, saya buat salah dengan dia tu. Kalau dia tu tak maaf, kira-kiranya padri tu gapo kau tak boleh maaf. Tak jadilah. Tidak hilang dosa dia tu. Dia kena dengan dia tu sendiri. Tak berkait